Saya sebut muqaddimah ini sebagai satu perkara yang penting untuk saya sampai kepada yang ketiga, yang merupakan amaran Nabi SAW. Pada muka surat yang ke-15 saya sebut ancaman yang ketiga yang disebut dalam hadis ialah ta'wil al-jahilin, iaitu takwilan golongan jahil terhadap agama. Jahil ini bukanlah semestinya bermaksud ia tak tahu. Jahil boleh memberikan beberapa maksud, seperti kata Ar-Raghib Al-Asfahani pada muka surat 16. Pertama, kosong jiwa daripada pengetahuan, itu pun kita namakan jahil. Yang kedua, beriktikad sesuatu, menyalahi hakikat yang sebenar. Benda macam lain, dia percaya macam lain, kita kata jahil. Ketiga, melakukan sesuatu perkara menyalahi apa yang sebenar patut dilakukan. Sama ada dia beriktikad dalam perkara itu dengan iktikad yang benar atau salah, seperti orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ini kata Ar-Raghib Al-Asfahani. Bila kita tengok liberal, kita tahu bahawasanya dia berada pada golongan yang ketiga ini, membuat takwilan-takwilan jahil terhadap agama. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika menafsirkan maksud takwil al-jahilin berkata, di sana adanya takwilan yang jahat yang mengelirukan hakikat Islam, yang mengubah perkataan dari tempatnya, mengurangkan anggota-anggota Islam, mengeluarkan daripada Islam apa yang menjadi hukum hakam dan ajaran-ajarannya, seperti mana ahli batil memasukkan ke dalam Islam apa yang bukan daripadanya. Takwilan dan fahaman yang buruk ini adalah kerja buat golongan yang jahil mengenai agama ini. Mereka ini tidak menghirup ruh Islam. Mereka tidak menghalangkan mata ke arah hakikat-hakikatnya. Mereka ini tidak mempunyai keteguhan dalam ilmu dan tidak benar-benar inginkan kebenaran. Tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari kegelinciran dan penyelewengan kefahaman mereka. Mereka memalingkan diri daripada dalil-dalil yang pasti. Mereka mencari perkara-perkara yang samar. Kerana mencari fitnah, mereka mencari takwilan dengan mengikut hawa nafsu yang menyesatkan dari jalan Allah. Inilah takwilan golongan jahil, sekalipun mereka memakai pakaian ulama dan menzahirkan diri dengan gelaran-gelaran ahli bijak pandai. Dan ini kita tengok di Malaysia masih lagi kurang, tapi di Indonesia saya fikir ramai yang berpangkat profesor. Mereka ini membuat takwilan baru terhadap agama. Dengan itu kita tengok, walaupun inti kandungan Al-Quran mereka tak berjaya buat, dan belum ada lagi golongan yang berjaya buat Quran baru yang diterima oleh umat, tapi yang mereka buat ialah takwilan baru terhadap Al-Quran yang tidak pernah dikenali oleh umat Islam. Demikian mereka tidak memberikan perhatian kepada ilmu Quran, ulum Quran dan ulum hadis. Mereka menganggap mereka boleh memberikan pandangan sendiri terhadap agama ini, tidak perlu kepada apa-apa teras dan asas keilmuan. Muka surat 17 ini, di sini baru saya nak masuk bincangannya. Kita tahu bahawasanya antara ta'rif Islam ialah istislam, menyerah diri kepada Allah, khudu', tunduk, dan inqiyad lillah, taat kepada Allah. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Apakah mereka mencari selain dari agama Allah, padahal kepadanya lah telah Islam, yakni Islam maksudnya tunduk, menyerah diri. Segala yang di langit dan bumi, apa saja, dengan sukarela atau paksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Katakanlah, wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah, apa yang diturunkan kepada kami, apa yang diturunkan kepada nabi-nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan keturunan, dan kepada apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi Musa dan Isa dan sekalian nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membezakan seorang pun di kalangan mereka, dan
kepada Allah jualah kami menyerah diri. Muslim, yakni menyerah diri. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka tidak diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk di kalangan orang yang rugi. Maka kita jelas perkataan Islam bermaksud serah diri ataupun menyerah diri kepada Allah, terikat dengan Allah. Sementara perkataan liberal adalah bermaksud terbuka, bebas, cenderung kepada kebebasan dan tidak terkongkong. Dalam laman jaringan Islam liberal, mereka menafsirkan diri mereka sendiri dengan katanya, nama Islam liberal menggambarkan prinsip-prinsip yang kami anut, yaitu ejaan Indonesia, yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas. Liberal di sini bermakna dua, kebebasan dan pembebasan. Kami percaya bahawa Islam selalu dilekati kata sifat, yakni Islam apa ni, dia ambil Islam liberal. Sebab pada hakikatnya Islam ditafsirkan secara berbeza-beza sesuai dengan kebutuhan penafsirnya, kepentingan penafsirnya. Kami memilih satu jenis tafsir, dengan demikian satu kata sifat kepada Islam, iaitu liberal, kata jaringan Islam liberal. Apapun yang mereka tafsirkan, dari gabungan perkataan kita dapat merasakan aliran Islam liberal seakan ingin menyandarkan diri kepada Islam, namun masa yang sama tidak mahu terikat dengan prinsip-prinsip Islam, atau bebas dari kengkangan akidah, ibadah, muamalah dan akhlak Islam. Walaupun berbagai takrifan cuba diberikan dalam mendefinisikan Islam liberal, namun bagi saya aliran ini seakan menganggap Islam yang terkandung dalam nas-nas Quran adalah Islam terbelenggu, terikat dan tidak bebas. Maka mereka cuba membebaskan Islam dari sebarang keterikatan terhadap nas-nas syarak. Caranya ialah dengan menafsir, mengolah atau menafikan apa saja dalil syarak agar bersesuaian dengan kehendak pemikiran mereka. Sementara pemikiran mereka pula berteraskan falsafah yang dipegang oleh dunia barat yang mereka anggap bertamadun. Hasil daripada ingin meliberalkan agama, kita lihat berbagai penafsiran dan penyelewengan atas nama agama muncul, sehingga tokoh aliran ini, Irsyad Manji, yaitu Muslim Reformer dan Lesbian aktivis Irsyad Manji umpamanya, yang dianggap sebagai tokoh liberal umpamanya, menyokong perkahwinan sesama jenis. Muka surat 19. Kita tahu secara umumnya aliran liberal, sama ada dalam Yahudi atau Kristian, mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Kita buka dalam apa-apa kamus ya, ensiklopedia Americana atau Britannica, kita akan jumpa perkataan liberalism atau modernism. Dia akan cerita aliran ini ada dalam Yahudi, aliran ini ada dalam Kristian, dan sejarahnya yang tersendiri. Dalam usaha menghadapi cabaran kemodernan, mempunyai sejarah tersendiri yang berkaitan dengan perkembangan zaman industri dan kemajuan teknologi. Dalam usaha menghadapi cabaran kemodernan, ada di kalangan penganut agama-agama ini cuba menafsirkan nas-nas agama masing-masing agar kelihatan serasi dengan perubahan zaman. Sekalipun sebahagian daripada tafsiran itu telah merobohkan prinsip-prinsip agama mereka dan menghapuskan maksud sebenar yang terkandung dalam nas-nas agama. Demikian juga di kalangan umat Islam, perkembangan, kemajuan dan perubahan nomor-nomor tertentu yang berlaku di dunia barat telah mempengaruhi dunia Islam. Barat yang sebelumnya ketinggalan jauh dibandingkan kemajuan yang pernah dicapai oleh umat Islam telah berjaya menguasai tamadun kebendaan dan cuba memunculkan diri sebagai simbol kejayaan tamadun manusia moden. Ini sebenarnya hasil kecuaian umat Islam, terutama golongan agama dan pemerintah. Golongan agama yang tidak faham telah menjadikan agama begitu jumud, menolak kemodernan dan hanya tertumpu kepada soal fardu ain. Sementara banyak pemerintah umat Islam hanya mementingkan diri, meninggalkan tanggungjawab membangunkan umat. Justru itu semua pandangan kebanyakan bangsa tertumpu kepada barat, termasuklah umat Islam. Barat telah dianggap kononnya simbol kepada gaya hidup zaman moden, juga kononnya mereka adalah pejuang hak dan kebebasan manusia moden. Dalam menghadapi pencabaran ini, kita lihat ada 4 sikap manusia terhadap ketamadunan yang berlaku di barat. Yang pertama, golongan yang menerima apa saja yang ada di barat. Apa saja yang barat buat baginya baik. Tokoh seperti Taha Hussein, sastrawan besar Arab Mesir,
yang merupakan dekan kepada Fakulti Pengajian Sastra Al-Azhar, Pengajian Sastra Kairo. Tokoh yang seperti ini telah menulis buku Mustaqbalus Saqafati fil Masr. Dalam bukunya dia telah menyebut kita mesti mengikut jejak langkah orang Eropah dan cara mereka. Kita mesti menjadi sekutu mereka dan kongsi mereka dalam ketamadunan, sama ada yang baik ataupun yang buruk, sama ada yang manis atau yang pahit, sama ada yang disukai atau yang dicercai. Ini peringkat pertama bila dia terkagum dengan pergi ke dunia barat, tengok barat maju, dunia Islam mundur, anak-anak orang Islam kagum. Inilah golongan yang pertama mengeluarkan pandangan yang seperti ini. Kita mesti kena ikut barat 100%. Bahkan lebih daripada itu, dia menyebut ini semua menunjukkan kita pada zaman moden ingin berhubung dengan barat